untuk apa label-label ni semua? Kenapa ada tanda-tanda macam ni? Ni untuk apa? Macam mana saya nak tahu tentang kandungan segala bahan dalam ni? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Rahimi dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar Unit 12, Nutrien Kesihatan. Subtopik, tahu kandungan, terjamin kesihatan. Baiklah murid-murid, pernahkah murid-murid pergi ke kedai membeli berbagai barang-barang atau bahan makanan dan tahukah kamu apakah kandungan? Adakah ia terjamin untuk kesihatan anda? Mari kita sama-sama belajar. Jumpa cikgu. Sekejap lagi. Standard kandungan pada pembelajaran hari ini ialah 8.1 Amalan Pemakanan Sihat dan Selamat Nutrien. Standard pembelajaran 8.1.2 menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. 8.1.3 menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Kedua, menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Kriteria kejayaan. Yang pertama, murid berjaya menunjukkan cara memilih makanan berdasarkan maklumat yang terdapat pada label makanan. Yang kedua, murid berjaya membuat pertimbangan dalam memilih makanan berdasarkan maklumat pada label makanan. Baiklah murid-murid, murid-murid bolehlah melihat dan merujuk buku teks muka surat 98 dan 99 untuk pembelajaran kita pada hari ini serta memudahkan lagi pemahaman murid-murid. Jadi, saya harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks anda. Baiklah murid-murid, ramai pengguna seperti cikgu dan juga murid-murid yang mengabaikan fakta nutrisi pada label makanan kerana tidak tahu ataupun tidak mahu untuk membaca dan juga memahami label. Mengetahui maksud pada label makanan membolehkan murid-murid untuk membuat pemilihan makanan yang lebih sihat. Oleh itu, pelajari maksud setiap bahagian pada label makanan anda untuk menjadi pengguna yang bijak. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah panduan membaca label pada bungkusan makanan? Mari cikgu terangkan. Baiklah murid-murid, terdapat 5 panduan untuk kita membaca label pada bungkusan makanan. Yang pertama, pada bungkusan makanan itu ada panel maklumat pemakanan. Panel maklumat pemakanan ini menunjukkan senarai jumlah tenaga dan beberapa jenis nutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak dalam sesuatu produk makanan. Yang kedua, akuan pemakanan. Akuan pemakanan ini ialah sebarang akuan yang dibuat pada label makanan tentang kualiti makanan. Akuannya seperti bebas lemak, tinggi vitamin C,
atau gula dikurangkan. Boleh dijumpai pada produk yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membuat akuan yang berkaitan. Baiklah, yang ketiga, senarai ramuan. Senarai ramuan. Maksudnya apa bahan-bahan yang digunakan. Jadi, senarai ramuan ini pada label makanan adalah cara terbaik untuk kita mengetahui isi kandungan makanan yang berbungkus. Ya, jadi macam biasalah seperti makanan ini, roti. Dia berbungkus. Jadi, kita nak tahu apa ramuannya. Jadi, kita perlu membaca senarai ramuan yang disediakan pada label makanan tersebut. Ya. Baiklah, yang keempat, penandaan tarikh. Penandaan tarikh ini ialah kita seharusnya sentiasa peka dengan penandaan tarikh produk dan hanya mengambilnya sebelum tarikh yang tertera. Kerana kualiti dan juga kandungan pemakanan di dalamnya akan terjejas sekiranya kita mengambil produk ini selepas tarikh yang tertera. Sekiranya anda ambil ataupun membeli produk makanan anda, kemudian tarikh itu telah berlalu. Maksudnya selepas tarikh yang tertera pada produk makanan. Contohnya, produk makanan ni ditulis pada 21 hari bulan. Tetapi anda membelinya pada 25 hari bulan. Itu bermaksud barangan anda tadi atau produk makanan itu telah luput tarikhnya. Baiklah. Yang kelima, maklumat pengilang atau pengeluar. Kita boleh mengetahui pengilang dan di mana produk tersebut dihasilkan melalui maklumat pengilang atau pengeluar yang tertera pada label. Tahu ya murid-murid, pada setiap produk makanan ini ada label pengeluar. Jadi anda perlu baca dengan teliti supaya anda dapat mengetahui bahawa produk ini dihasilkan di dalam negara ataupun di luar negara. Baiklah murid-murid, mari kita teliti label makanan yang terdapat pada setiap produk makanan yang kita beli. Mari kita lihat di atas sekali ialah nama sebutan sebenar makanan dan yang berada di bawahnya pula ialah pelabelan makanan. Dan seterusnya ialah kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan. Kalau kita lihat di sini, kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan ini ialah tenaga, karbohidrat, protein dan lemak. Seterusnya, jumlah bagi satu sajian ialah 60 gram, iaitu 2 keping. Ini bermaksud untuk 2 keping roti, sajiannya ialah 60 gram. Baiklah, seterusnya akuan pemakanan. Di sini dinyatakan akuan pemakanannya tinggi kalsium. Okey, baiklah, seterusnya jumlah hidangan bagi satu bungkusan ialah 7 hidangan, iaitu 14 keping. Bermaksud ada 14 keping roti di dalam satu bungkusan makanan ini untuk 7 hidangan. Kandungan nutrien bagi setiap 2 keping roti. Di situ dinyatakan untuk setiap 2 keping roti berapa dia punya nutrien yang ada. Okey, seterusnya kandungan nutrien bagi setiap 100 gram. Dan di bawah itu ialah piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci. Di sini dinyatakan produk ini halal. Ya. Okey, seterusnya kita beralih pula di sebelah kiri. Pelabelan makanan. Ya. Okey, yang di bawah itu ialah kandungan nutrien yang terdapat dalam makanan yang tadi yang cikgu dah terangkan. Dan kemudian di bawahnya ialah senarai ramuan. Bahan makanan ini tadi ataupun produk makanan ini tadi dibuat daripada apa? Jadi di sini dinyatakan ramuannya diperbuat daripada tepung gandum,
ya, susu tepung dan sebagainya. Dan di bawah itu penyataan aditif itu ialah penyataan tentang bahan tambahan, ya. Jadi di sini dinyatakan bahan tambahannya ialah mengandungi bahan pengawet. Bahan pengawet yang dibenarkan. Ada juga setengah makanan yang mengandungi pewarna, ya, dan juga perasa yang dibenarkan. Okey, seterusnya arahan penyimpanan. Macam mana kita nak simpan roti ni tadi? Ya, dinyatakan di sini arahan penyimpanannya simpan di tempat yang sejuk dan kering. Okey, seterusnya tarikh luput. Tarikh luput di sini dinyatakan guna sebelum berapa tarikh hari dia diberikan. Jadi anda kena makan sebelum tarikh tersebutlah. Sekiranya anda makan selepas tarikh itu bermaksud telah luput tarikh. Okay, dan yang seterusnya maklumat pengeluaran. Ya, maklumat pengeluaran maksudnya siapa yang mengeluarkan produk ini, di mana, dari negara mana, dari negeri mana pengeluar itu mengeluarkan produk makanan ini tadi, ya. Baiklah, ini adalah salah satu daripada label makanan. Contoh cikgu berikan, semak label makanan anda. Dan seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, untuk setiap produk barangan yang anda beli, ya, setiap produk yang anda beli ini, dia punya tempat letaknya itu, kedudukannya mungkin ada beralih di sebelah kanan dan kiri. Jadi anda kena perhatikan betul-betul. Seperti tarikh luput yang cikgu nyatakan tadi, ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah, ya, ada yang berada di sini. So, jadi tempatnya adalah berbeza-beza. Jadi anda kena prihatin dan semak label makanan anda untuk mengetahui kandungan nutrisi bagi setiap produk makanan yang anda beli. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap anda akan dapat mengetahui, ya, ambil tahu kandungan dan terjamin kesihatan, ya. Oleh itu jangan lupa, ya, untuk membaca label makanan bagi setiap bahan produk makanan yang anda beli, ya. Ini bagi memastikan anda mengetahui nutrien yang terkandung di dalam setiap produk makanan yang anda beli, dan juga pastikan tarikh luput. Jadi nak beli kena betul-betul perhatikan setiap produk makanan anda, ya. Label makanan itu perlu dibaca dengan teliti, ya, supaya anda tidak mengalami masalah, ya, dari segi masalah keracunan makanan, ya, dan juga untuk menjamin kesihatan, ya. Jadi jangan lupa nasihat cikgu, dan jangan lupa juga seperti biasa cikgu sediakan latihan untuk anda. Jangan lupa siapkan latihan. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Rahimi. Subscribe daripada anda dapat memberi inspirasi kepada saya untuk membuat video yang baik untuk perkongsian bersama.